Okay guys, safety first. Pakai safety belt. Just for fun. Do everything just for fun. Because why not? Because why not? You cannot do it for fun. Then what are you going to do it for? This is your life, your decision. Okay, kita kembali lagi. Saya baru habis solat tarawih. 8 saja macam biasa. Saya nak balik ni ikut. Biasa saya suka ikut masuk jalan gelap-gelap sikit, masuk jalan hutan. Dah feeling sikit nak masuk. Ni jalan ni, orang ni depan ni tak pasang lampu. Lampu kereta dia tak pasang. Tak nampak tadi. Okey lah. Kita terus kepada tajuk kita. Tajuk saya bukan Malayanisation lah. Bukan Malayanisation. Cuba baca betul-betul tajuk satu. Jangan tak baca betul-betul, nanti kamu keluar tajuk pula kamu fikir. Tajuk saya Malaysianisation. Malaysianisation. Itu tajuk yang saya nak kita sembang kencang lah sikit masa ni. Pernah dengar kah perkataan Malaysianisation ni? Cuba komen sikit. Kalau pernah dengar, okey lah. Kalau tak pernah dengar, okey juga. Sebab kita tanya, kita nak tahu tahukah tak tahu tu, semua jawapan dia betul. Tak ada jawapan yang salah. Sebab itu cuma information. So kita nak bercakap pasal Malaysianisation, bukan Malayanisation. Itu kita tak mau cakap sebab benda tu tak wujud dalam pembentukan Malaysia. Yang wujud Malaysianisation. Malaysianisation ni merupakan salah satu daripada cadangan untuk pembentukan Malaysia. Malaysianisation lah sebab kita nak membentuk Malaysia. Dari mana kita boleh tahu wujudnya Malaysianisation ni? Sebelum Malaysianisation ni, biasa kita dengar Borneonisation kan. Borneonisation. Banyak kali kita sebut Borneonisation sebab banyak kali disebut di dalam IGC report, dalam perjanjian Malaysia, dalam undingan pembentukan Malaysia. Memang kita mahu Borneonisation. The main purpose of Malaysia, the main purpose dia memang ditulis dalam IGC report dia. The main purpose, the main policy untuk Malaysia ialah untuk mencapai Borneonisation. Tapi ada satu lagi, ialah Malaysianisation. Malaysianisation. Ni ada orang main basikal elektrik ke apa? Hebat basikal dia. Okey, Malaysianisation ni memang ada dalam IGC report. IGC report, kalau body of the IGC report tu kamu takkan jumpa. Annex A pun kamu takkan jumpa. Kamu jumpa pasal Malaysianisation ni dalam Annex B. Annex B belakang-belakang sekali tu. Situlah dia Malaysianisation. Malaysianisation ni pun salah satu daripada objektif pembentukan Malaysia. Betul, memang objektif pembentukan Malaysia. Kita sokong. Kalau saya, memang saya sokong Malaysianisation ni memang betul, bagus untuk pembentukan Malaysia. Tapi berapa orang saja yang tahu pasal Malaysianisation ni? Pernah diajar ke? Yang kita diajar, apa nama yang orang selalu cakap dekat Malaysia ni? National identity, apa tu? Yang kebangsaan lah, apalah. Apa tu perkataan tu? Saya lupa. Mereka cakap selalu nak merangkumikan semua tu. Yang tu tak ada diajar dalam, tak ada pun dirunding dalam IGC report. Yang dirunding ialah Malaysianisation. Kita sokong Malaysianisation. Kita semua mesti sokong sebab ada dalam undingan IGC report. Undingan tu memang sudah dipersetujui. Bukan diunding lagi, dia undingan yang sudah dipersetujui di dalam IGC report. Jangan keliru, ni bukan benda yang nak diunding lagi. Semua kita sudah unding, sudah setuju untuk Malaysianisation. So kenapa kita sokong Malaysianisation ni? Kita kena baca lah Annex B tu.
Bukan kita sokong bulat-bulat. Macam mana tu Malaysianisation? Tu soalan dia. Soalan yang kita nak tahu. Macam mana Malaysianisation ni? Jangan kita cakap Malaysianisation, kita tak mahu Malaysia lagi apa semua. Baca dulu. Sama macam PM Anwar kan, PMX. Baca dulu bajet tu. Dia cakap dengan MP Kelantan Tumpat tu. Baca dulu bajet. Ini tak baca dah. Syahdu dah. Baca dulu. Malaysianisation tu, bila kita baca apa benda tu Malaysianisation dalam INXB kan, IGC report. Malaysianisation tu, dia cakap pasal federal service dengan state service dekat Sabah dengan Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dia basically dia bercakap pasal federal service lah mainly, terutama dia dekat Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dengan Sarawak. Supaya federal service ni dia akan lebih bersatu hati lah antara tiga state ni, antara State of Malaya, Borneo State of Sarawak dengan Borneo State of Sabah. Kita baca, bagus. Federal service ni supaya dia tak pecah-kacau lah, dia lebih uniform antara semua state ni. Itu Malaysianisation. Kemudian kita baca lagi, tak habis baca lagi betul-betul. Jangan baca separuh-separuh. Baca betul-betul IGC report tu, belakang-belakang sekali tu dia cakap pasal Malaysianisation. Dia cakap syarat untuk melaksanakan Malaysianisation ni kan, untuk kita berjiwa bangsa lah, bersatu hati tu. Malaysianisation ni syarat dia, yang pertama, saya tak tahulah yang pertama ke tak, tapi syarat dia laksanakan dulu Borneoisation. Itu syarat dia. Sebab tu saya sokong Malaysianisation. Syarat untuk melaksanakan Malaysianisation ni, syarat dia dulu kena laksana dulu Borneoisation. Sebab tu saya sokong Malaysianisation. Syarat dia, sokong dulu, laksanakan dulu, selesaikan dulu habis-habis Borneoisation. Baru boleh buat Malaysianisation. Kan, bila kita baca perjanjian tu, isi dia kita baca betul-betul, memang bagus untuk Sabah dengan Sarawak. Maksudnya untuk membentuk konon-kononnya negara bangsa lah untuk Malaysia ni. Malaysianisation ni bukan negara bangsa. Kita tak mahu negara bangsa, kita mahu Malaysianisation ni. Syarat dia pastikan Borneoisation tu dilaksanakan dulu. Itu syarat Malaysianisation yang sudah dipersetujui di dalam IGC report. So Borneoisation ni maksud dia kena buat dulu supaya Federal State Department dekat Sarawak dan Federal Department yang ni pun kena Borneoisation juga. Federal Department ni tak tahu MP kita, adun kita, dia tak dapat nak faham benda ni. Yang Federalized Department, Federalized tu maksud dia department yang dekat Sarawak tu yang diubah menjadi Federal Department. Sebab tu bahasa Inggeris kita kena tahu. Dia sebut dalam IGC report tu Federalized Department. Dia bukan cakap Federal Department. Masa tu tak wujud lagi Federal Department untuk item-item tertentu dalam pembentukan Malaysia tu. Dia cuma cakap Federalized Department, department yang diubah menjadi Federal Department. Contohnya Army lah, External Affair lah dekat Sarawak tu. Apa-apa item tu yang sepatutnya milik Sarawak kan, department tu diubah menjadi Federal Department. Sebab tu dia disebut dalam IGC report tu Federalized Department, LISED, department yang diubah menjadi Federal Department. Federal Department yang berada di Sabah dengan Sarawak ni, sebab Federal Department ni dia bukan saja ada dekat Persekutuan Tanah Melayu. Federal Department dekat negeri-negeri Tanah Melayu tu pun ada Federal Department dia dekat negeri-negeri Tanah Melayu tu. Dekat Sabah dengan Sarawak tu pun ada Federal Department. Federal Department dekat Sabah dengan Sarawak tu perlu diborneoisasikan dulu. Maksudnya orang yang bekerja dekat Federal Department dekat Sarawak tu, semua dia mesti orang Sabah dengan Sarawak. Semua dia mesti orang Sabah dengan Sarawak. Lepas
tu heran lagi, kenapa orang Sabah dengan Sarawak ni tak cukup peluang pekerjaan lah, nak berebut dengan pekerjaan dekat state department tu saja, state service saja, apa ciput saja department yang ada. Sedangkan kita ada Borneoisation ni, termasuk federal department tu pun semua orang Borneo sepatutnya 100% bekerja dekat federal department tu. Bukan kita minta lebih-lebih, tapi ni benda yang memang semua tu tempat negara kita kan. Semua negara kita, kita lah yang tadbir. Bukan nak pisah-pisahkan. Sebab nak menyatukan dia balik nanti ialah melalui Malaysianisation. Tapi sebelum melaksanakan Malaysianisation tu, buat dulu Borneoisation untuk federal department dengan state department, supaya orang Sabah dengan Sarawak ni tahulah handle department ni semua. Ada pengalaman bila head to head dengan orang Persekutuan Tanah Melayu apa semua tu, dengan Singapura kan masa dulu kan, dapatlah kita runding depan-depan, sama level lah. Bukan kita ni tak tahu nak buat department tu macam mana, mentadbir department tu macam mana. Itulah tujuan dia federal department. Itu di Borneoisasikan. So kita ada peringkat-peringkat yang perlu dibuat dulu sebelum Malaysianisation ni dapat dibuat. Syarat tu yang paling utama dia tadi ialah laksanakan Borneoisasi. Borneoisasi ni dulu kena buat dekat Sabah dengan Sarawak. Selepas berjaya buat Borneoisasi ni, baru kamu sembang lah pos-pos buat Malaysianisation tu. Terma untuk Malaysianisation tu ada sedikit dia berikan di dalam IGC report, tetapi rundingan kemudian tu dia cakap terpulanglah kepada Sabah dengan Sarawak ni, Persekutuan Tanah Melayu nak runding macam mana. Kita sekarang ni nak runding macam mana, Malaysianisation tu nak buat macam mana. Contohnya ber-exchange of official ke, ataupun ada macam kita study kan, kita ada loan study sana sini, grant untuk bekerja sana sini, apa nama tu yang orang latihan industri lah, antara Sabah Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu tu buat latihan industri antara pekerja dia. Buat benda macam tu. Macam tu lah Malaysianisation tu nanti akan dibuat. Kalau dalam fikiran saya lah, kalau saya nak buat suggestion, tak susah pun, semua untung, tak ada orang rugi. Tapi itulah syarat tu dulu kena laksana. Syarat untuk Malaysianisation tu kena dulu buat Borneoisation. Kalau federal department dekat Sabah dengan Sarawak ni semua orang Semenanjung yang pegang, macam mana lah nak buat Malaysianisation? Orang federal department dekat Sabah, dekat Semenanjung ni pun orang Semenanjung yang pegang. Federal department dekat Sabah orang Semenanjung pegang. Federal department dekat Sarawak orang Semenanjung pegang. Jadi macam mana lah nak buat Malaysianisation tu dah. Orang Semenanjung nak membentuk Malaysia. Tak logik, tak masuk akal. Tak masuk akal kan. Sebab tu Malaysianisation ni, federal department dekat Semenanjung tu puas ambil semua orang Persekutuan Tanah Melayu. Dekat Sabah ambil semua orang Sabah. Dekat Sarawak semua orang Sarawak yang pegang federal department yang dekat state masing-masing tu. Kemudian bila buat Malaysianisation, semua tiga-tiga department ni bersatu hati lah. Pos-pos kamu lepas tu bincang, duduk sama meja, buat latihan industri, improving research kita untuk memajukan department tu, untuk memajukan rakyat kita. Minyak kereta saya tinggal 1 bar je lagi, saya isi minyak lah dulu. Saya harap benda ni semua jelas lah. Malaysianisation tu ada dalam perjanjian Malaysia. Jangan dengar saja Malaysianisation, tapi isi dia tak tahu. Isi dia dalam IGC report tu, belakang-belakang Annex B tu jarang orang baca. Annex B tu berkaitan dengan civil service. Maksudnya peluang pekerjaan kita lah. Lepas tu kita cakap mana peluang pekerjaan apa semua. Sebab tak laksanakan Annex B. Lepas tu cakap semua orang bekerja dekat Johor. Macam saya kerja kat Johor. Gaji besar, saya kerja lah dekat Johor. Sebab tu kita ni kena laksanakan Annex B tu, untuk pastikan semua kita sekarang ni, anak cucu cicit kita tu ada peluang pekerjaan. Pastikan kena isi dulu semua peluang pekerjaan anak cucu cicit kita ni dulu. Confirm kan macam tu.
Ini nak berebut state department, lepas tu cakap sana, ni ada koni lah apa semua lah. Aku berebut lah federal department, state department. Dan satu lagi, orang yang bertanggungjawab untuk benda ni semua kan, untuk pasal state service ni semua, federal service yang dekat Sabah dengan Sarawak ni, orang yang bertanggungjawab bukan Chief Minister, bukan Premier of Sarawak. Yang paling bertanggungjawab dia ialah State Secretary. State Secretary yang paling sangat bertanggungjawab. Tengok dia diam-diam saja tu. Kamu tak tampar dia sampai dia laksanakan Borneoization. Kalau tak ada Borneoization, tak dapatlah nak buat Malaysianization. Buat dulu Borneoization. Orang yang bertanggungjawab tu ialah State Secretary. Yang kita tak tahu siapa tu State Secretary. Dalam pembentukan mana-mana negara ni kan, dia ada State Secretary Federal Department, dia ada State Secretary. Semua negara state dekat Malaysia ni dia ada State Secretary. Semua negara dekat dunia ni dia ada Treasury, dia ada State Secretary. State Secretary ni antara yang paling powerful dalam satu-satu pembentukan kerajaan. Sebab tu pilih orang yang betul-betul tahu NXB IGC report ni, sebab dia yang antara orang yang boleh buat banyak decision berkaitan dengan Sabah dengan Sarawak lah. Kita cakap Sabah dengan Sarawak saja. Bukan Chief Minister saja, bukan Premier Sarawak saja yang boleh buat decision. State Secretary tu yang paling penting, supaya State Service tu dengan Federal Service dekat Sabah dengan Sarawak tu berjalan dengan lancar. Contoh dia kan, bukan contoh, yang kita kena faham kan dalam pembentukan dalam state constitution apa semua ni benda sama saja dekat semua negara lain. Kita ada, mereka ada presiden lah, mereka ada chief minister lah, ada prime minister lah, lepas tu mereka ada state secretary apa semua tu. State secretary ni lah yang antara yang paling powerful jugalah, sebab dia pegang, bayangkan dia ada state service tu berapa ribu orang dia pegang, dia seorang. Dia boleh buat pekerja tu mogok lapar, dia mogok protes kerajaan, dia boleh buat macam tu. Tengok dia berapa powerful dia tu. Sebab tu kena pilih state secretary yang betul-betul bagus, yang boleh menggerakkan state service, federal service dekat Sabah dengan Sarawak ni. Begitu juga dengan pendidikan. Bila cakap pasal pendidikan kan, mana guru-guru dekat Sabah dengan Sarawak ni yang memang dari Sabah dengan Sarawak jadi pekerja dekat Federal Service Education tu. State Secretary lah yang bertanggungjawab dengan State Director of Education. Mereka tu yang paling bertanggungjawab. Kamu tanya Chief Minister, kamu tanya Minister Sarawak, mereka blur-blur saja. Sebab yang paling bertanggungjawab tu State Secretary, yang paling bertanggungjawab tu State Director of Education yang dekat Sarawak tu. Baca dalam IGC report, memang mereka pun disuruh bertanggungjawab untuk benda-benda ni. Tak tembaklah orang-orang ni supaya mereka buat kerja. Jangan tembak minister saja. Minister tak tahu nak buat kerja, dia bukan bawah jurisdiction dia, dia nak buat cakap pun tak dapat. Macam kita marah orang kan, kita sembang macam kita marah orang, kita kena tahulah kita marah siapa. Bukan kita marah orang, semua orang. Sebab tu kita kena baca lah IGC report tu, kita tahu siapa sekretari apa semua tu kan. Siapa yang bertanggungjawab dalam education untuk menaikkan balik education kita ni. State Director of Education siapa dekat Sabah, dekat Sarawak tu. Mereka tu yang berunding dengan Federal Department, Federal Minister, untuk pastikan kerjaan tu ada untuk orang Sabah dengan Sarawak. Okay, saya isi minyak dulu, lepas tu kita sambung. Allowance wilayah nanti saya cuba komen. Tapi saya nak isi minyak dulu. Okay, biasa saya guna isi minyak dekat Petron. Sini tak ada Petros. Buat Petros kat sini baru boleh isi minyak Petros. Saya guna itulah, apa nama, saya nanti resume balik. Saya pause dulu.